Jadi tuan-tuan dan puan yang dikasihi oleh Allah SWT, abang kakak adik-adik semua, bahagia ni di hati. Sebab tu kita pernah jumpa satu orang kakak, ia TH 50 star. Seorang kakak kat Kuantan. Kita banyak kali cerita. Sampai kat kakak tu, dia duduk dekat pasar raya yang ditinggalkan. Dia duduk kat sana. Tak ada orang. Dia tinggal dengan suami, stroke, dia kaki baru potong, anak 2 orang OKU. Dua-dua anak dia OKU, seorang baru meninggal 12 tahun. So tinggal anak yang 17 tahun OKU, dengan suami stroke, jaga dia tak ada kaki. Berat tak ujian? 2 anak OKU, kakak ni tak ada kaki, suami stroke, tinggal dah lama dekat pasar raya yang terbiar, kat Kuantan, pasar raya lama terbiar. Jadi bila kita sampai, kita bantu kakak ni. Kita pun jumpa dia. Sebenarnya dah lewat, saya pun dah tak nak pergi rumah dia sebab dah lewat. Masa tu kita dah penat dah satu hari, misi-misi sana sini. Tiba-tiba kita pergi juga. Itu pun orang ajak. Sampai-sampai singgah, kakak nampak je saya, dia menangis. Kakak tu menangis. Dia kata, dia panggil, "Ustaz, saya dah lama nak jumpa, teringin nak jumpa. Saya bukan Ustaz, panggil Abid pun tak apa, Abid Liu kan. Tapi kakak tu panggil Ustaz, saya dah lama nak jumpa, saya teringat apa, saya sayang kat Ustaz. Hari-hari saya doa. Hidup dia susah, ni jauh. Maka apa jadi, kakak tadi kita pun pindahkan dia pukul 7.30 malam dari Risau. Call 2-3 rumah tak dapat. Last kali dapat rumah. Kita pun pindahkan kakak tadi. Bila kita pindahkan kakak tadi, lepas seminggu ada van jenazah kita pergi ke Kuantan. Maka apa jadi, kakak tadi sampai lepas seminggu kakak tadi meninggal. Sampai kat rumah, anak dia OKU 17 tahun tadi, dia peluk saya. Kemudian dia menangis. Nangis kuat, dia menangis. Dia kata, "Ustaz, mak saya cakap terima kasih kat Ustaz. Mak saya tak dah lama tak semayang-semayang. Di Islam dia dah lama tak semayang-semayang. Dia dah tak percaya Tuhan-Tuhan ni. Tapi dia dah jauh dan dia dah lama tak solat. Dia sedih doa tak dikabulkan. Tapi Ustaz, lepas Ustaz tolong tu, semenjak hari tu dia semayang. Dia cakap terima kasih pada Tuhan, terima kasih pada Allah." Jadi kita dalam hidup, tugas kita, jangan putus asa dengan sesiapa saja dalam dunia. Jangan putus asa dengan isteri kita. Jangan putus asa dengan suami. Jangan putus asa dengan anak-anak. Jangan putus asa dengan mak ayah, dengan mertua kita. Dan Allah minta kita la taqnatu TI Red Star. Love to shopping at Elish Smart, 25 star. Jadi percaya bahawa sesungguhnya semua orang dalam dunia boleh bahagia. Itu saya percaya. Siapa saja dalam dunia boleh bahagia. Boleh tenang, bahagia. Boleh tenang, boleh bahagia. Macam mana nak tenang, macam mana nak bahagia? Jadi percaya bahawa tiada yang boleh beri bahagia selain daripada Allah. Dia saja boleh bahagia, boleh beri bahagia. Dia pemilik bahagia yang sebenar-benarnya. Itu selalu beritahu, tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada yang berkuasa melainkan Allah. Tiada yang boleh beri bahagia pada saya dan kita semua melainkan Allah. Hanya Tuhan yang boleh bagi nur indah. Hanya Allah yang boleh bagi. Hanya Allah yang boleh bagi. Jadi kita kena percaya yang boleh beri kita bahagia hanyalah Allah. Sebab tu bila kita bersyukur, keluarga kita bahagia. Ada satu doa supaya keluarga semua jadi baik. Supaya isteri jadi baik, anak jadi baik, keluarga jadi baik. Nak tahu tak doa tu? Surah Masyatan Talhah radhiyallahu anhu. Apa doa? Anak-anak saya degil, tak dengar cakap, begitu begini, keluarga saya tak bahagia. Apa doa dia? Maka dia ajar surah Al-Ahqaf ayat 15. Al-Ahqaf ayat 15. Al-Ahqaf ayat 15. Apa ayat tu? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi zuriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbi auzi'ni, ya Allah Tuhan aku, auzi'ni, Rabbi auzi'ni, jadikan aku an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Jadikan aku hamba yang bersyukur atas segala nikmat Engkau. An'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, jadikan aku hamba yang, ilhamkan aku untuk menjadi hamba yang bersyukur pada Engkau. Dan kedua, mak ayah aku. Wa na'amala salihan tardahu. Jadikan aku dapat beriman dan beramal soleh. Tardahu, hanya semata-mata untuk redha Allah. Kita buat baik ini untuk Allah sayang. Kita berkeluarga untuk Allah sayang. Kita jadi suami yang baik untuk Allah sayang. Kita jadi isteri yang baik untuk Allah sayang.
Kita jadi anak yang baik untuk Allah sayang. Kita bekerja cari rezeki yang halal untuk Allah sayang. Kita melalui hidup dan kita diuji, kita sabar untuk Allah sayang. Orang maki hamun kita, kita balas dengan perkataan yang baik untuk Allah sayang. Kita difitnah, dihina, kita tetap berbuat baik, itu kita buat untuk Allah sayang. Jadi bila kita hidup untuk Allah sayang, hidup kita bahagia. Mufti Sahabuddin. Kalau kita buat untuk orang, kita kecewa. Masyarakat yang telah apa untuk baca. Baca surah Al-Ahqaf ayat 15. Jalan Mas. Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati ismihara. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi zuriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, ilhamkan aku bagaimana nak mensyukuri nikmat Engkau dan nikmat yang Kau beri pada kedua mak ayah aku. Terima kasih pada Allah. Dan doa yang paling baik, kata sabda Nabi, Alhamdulillah. Doa yang paling baik ialah syukur. Jadi untuk bahagia dalam rumah tangga, bahagia dalam hidup, untuk jadi manusia yang baik, pertama kita kena syukur. Terima kasih ke Allah. Dia beri hujan, terima kasih ke Allah. Dia beri panas, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Dia beri duit banyak, Alhamdulillah. Dia beri duit kurang, Alhamdulillah. Dia beri isteri baik, Alhamdulillah. Dia beri suami baik, Alhamdulillah. Dia beri ujian dalam suami kita, Alhamdulillah. Dia beri ujian dalam cara hidup isteri kita, Alhamdulillah. Dia beri ujian pada anak-anak, Alhamdulillah. Dia beri kita kurus, Alhamdulillah. Takdir Allah badan besar, Alhamdulillah. Takdir putih, Alhamdulillah. Takdir hitam, Alhamdulillah. Takdir lahir kat mana pun, Alhamdulillah. Syukur. Bila kita syukur, hidup kita bahagia. Jadi kita belajar hidup kita untuk Allah sayang. Contoh seorang suami, dia bagi isteri dia duit, saya selalu sebut, bagi duit RM100. Dia pun transfer, dia hantar mesej ke isteri. Isteri pun balas. Isteri tak balas, dia pun sedih. Dia screenshot lagi, hantar ke isteri. Isteri last sekali kata thank you, ataupun isteri thank you, dia pun Alhamdulillah, dia tak rasa apa-apa. Tapi suami isteri tak balas-balas, dia rasa sedih. Bagi duit tak cakap terima kasih pun. Tapi kalau tiba-tiba transfer 100, isteri dia telefon. Dia kata, ya Allah bang, baiknya banyaknya bagi duit. Ya terharunya saya, banyaknya kesian abang kerja kuat-kuat bagi saya duit. Maka apa suami dia buat? Dia buka akaun, dia transfer lagi 300. Sebab dia gembira, isteri dia puji dia. Isteri dia puji dia. Tapi kita buat baik jangan untuk orang, kita buat baik untuk Allah sayang. Kita buat baik pada isteri. Isteri terima kasih atau tak, tetap kita beri. Sebab tanggungjawab kita, perintah Allah untuk dapat redha Allah. Begitulah. Isteri pun sama juga, pakai cat cantik untuk suami. Lawa-lawa, menggoda suami, menawan hati suami. Lalu kat suami, tiba suami tak pandang. Hari raya penat beli baju, bertahun-tahun persiapan. Lalu suami tak pandang. Jadi dia rasa sedih. Rasa sedih. Tiba lalu tepi jalan, ada orang tepi jalan pula puji. Jadi dia pun rasa sedih. Sebab yang puji bukan suami dia. Jadi tuan-tuan sekalian, bila kita buat, kita pun dah mulai ni tak nak cantik. Sebab suami kita tak hargai. Jadi kita buat baik, kita buat kebaikan, kita buat apa sahaja, niat untuk Allah sayang kita. Segala kebaikan kita buat, dan segala kejahatan yang kita tinggalkan, kita niat untuk Allah sayang kita. Dia baca doa tadi, supaya isteri jadi baik, anak jadi baik, keluarga jadi baik, mak ayah dapat hidayah, dapat kebaikan. Baca surah Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi zuriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Tiada siapa boleh beri hidup keluarga kita bahagia melainkan Allah. Tiada siapa boleh baikkan isteri anak-anak kita melainkan Allah. Tiada boleh siapa boleh baikkan suami keluarga kita melainkan Allah. Ini keyakinan kita kena bina, bahawa Allah sahaja maha berkuasa. Yakin kita hidup untuk orang, bukan pujian orang, bukan sanjungan orang. Orang puji kita bangga, wah semangat kita. Orang sanjung bagi love banyak, orang bagi love banyak, kita gembira. Kurang love, kita pun sedih. Sifat kita manusia gembira. Tapi sebenarnya kita terima kasih. Nabi SAW bersabda, bukanlah hamba Allah yang bersyukur, yang tidak berterima kasih sesama manusia. Jadi kita menghargai kebaikan isteri kita, masak,
buat baik, kemas rumah, bagi macam bantu kita, khidmat kita, layan kita, kena terima kasih, menghargai baik dia. Sebab orang yang tidak berterima kasih sama manusia bukan hamba yang bersyukur pada Allah. Syarat orang yang mengenal Allah bersyukur, dia menghargai kebaikan orang. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi, mereka menghargai kebaikan orang lain. Orang Ansar sangat menghargai orang Muhajirin. Orang Muhajirin sangat menghargai orang Ansar. Jadi sifat orang beriman menghargai baik orang. Tapi kalau kita buat baik, orang tak hargai, tak apa. Kita tak hidup untuk orang. Kita hidup untuk Allah sayang kita. Kebaikan orang kena hargai sifat iman. Ada orang jenis orang bagi apa pun, dia tak pernah hargai. Jadi kita orang bila beri sesuatu, kita hargai. Kita bersyukur. Kita terima kasih. Alhamdulillah. Bila kita bersyukur, terima kasih, orang pun gembira nak bagi. Contoh, siapa yang selalu dapat hadiah dalam suami isteri? Suami ke isteri selalu dapat hadiah? Siapa selalu dapat hadiah? Isteri ke suami? Yang selalu dapat siapa? Yang selalu dapat isteri. Sebab satu memang isteri wanita lah, banyak berkorban dalam keluarga. Satu lagi apa? Sebab dia selalu menghargai. Cuba bagi hadiah kat isteri, dia akan terkejut selalu. Baru bagi nasi je, ya Allah abang, Nasri Omar bagi 50 star. Baiknya abang baru terfikir nak makan durian, baru terfikir. Dia tengok abang dah bawa balik bubur durian. Jadi baru terfikir makan goreng pisang, sesudah sampai. Baiknya abang. Suami pun itulah, abang pun ada ilmu sikit, kasyaf sikit, dan dia ada kasyaf dah. Sebenarnya dia pun terfikir tadi, sebab dia pun, jadi sebab apa? Bila dia beri, dia hargai. Tapi kalau suami dapat hadiah, dia dapat je, dia tengok, kadang terlupa nak pakai. Mana hadiah sayang bagi semalam abang? Dan dia terlupa. Jadi dia lupa letak dalam kereta. Dia letak kat mana? Tinggal dalam kereta. Terlupa dekat bonet kereta. Belum buka-buka lagi. Dekat bonet kereta belum buka-buka. Jadi sebab tu selalu wanita dapat hadiah. Jadi begitu juga dipanggil ihtisab. Allah suka hamba dia yang beriman dan melakukan amal dengan iman dan ihtisab. Meyakini janji-janji Allah. Sebab tu menghargai baik orang ni perintah Allah. Berterima kasih atas kebaikan isteri, perintah Allah. Berterima kasih atas kebaikan suami, perintah Allah. Berterima kasih pada mak ayah. Mak, terima kasih ya, sayang saya, jaga saya. Terima kasih. Tapi selalu manusia bila banyak buat baik, dia tak hargai. Banyak kebaikan orang tu buat macam mak, dia akan dilupakan. Buat baik ni sebab dia diuji. Orang yang lupakan kebaikan orang ni, iman dia lemah lah. Tapi orang yang dilupakan ni, Allah sayang dia. Dia sedang disayangi oleh Allah. Sebab Allah nak bagi dia ikhlas. Allah nak bagi dia apa? Allah nak hadiahkan dia ikhlas. Allah nak hadiahkan dia ikhlas. Allah nak naikkan darjat dia. Allah nak ampunkan dosa dia. Allah nak ampunkan semua dosa-dosa dia. Sebab tu dia diuji. Sebab tu siapa dalam dunia yang jarang dihargai? Jarang dihargai. Tuan-tuan tahu siapa yang jarang dihargai? Siapa dalam hidup jarang dihargai? Antaranya mak. Sebab tu mak hari-hari masak untuk anak. Sekali mak tak masak, anak masak muka. Kan begitu? Hari-hari mak tu basuh baju anak. Tiba-tiba satu hari, mak tu tak basuh baju anak. Mak tu tak siapkan baju anak dia. Masak muka dia. Hari-hari, mak tu bagi macam-macam ke anak. Sekali dia tak bagi, tak jemput. Kecil hati anak tadi. Begitu juga yang selalu dilupakan siapa? Biasa orang ingat mak bila? Mak dah meninggal dunia. Bila mak dah meninggal, baru anak-anak ingat. Baru rindu kat mak. Jadi, berlumba-lumba orang hargai mak bila mak tu dah meninggal dunia. Begitu juga siapa yang selalu diuji. Dia banyak buat baik dalam rumah tangga, tapi dia jarang dihargai. Siapa? Isteri. Hari-hari siapkan masak baju. Masak, basuh baju, kemas rumah, basuh baju, siapkan baju suami. Anak tanya, mak, mana seluar dalam saya? Mana stokin saya? Mana baju dalam saya? Anak-anak perempuan pula. Sesuai tudung ni ke dengan kain ni? Kain ni ke dengan tudung ni? Tudung mana ya Mak Umi? Tudung mananya Mak? Anak tanya. Suami bertanya, yang abang nak pergi ini ada appointment. Baju mana sesuai? Baju mana? Seluar mana? Stokin abang mana? Sebab tu banyak orang begitu. Semua isteri dia siapkan. Bila saya sekali terlambat siap, dia pun masam. Tapi kalau siapkan, dia tak terima kasih. Ya Allah yang, terima kasihlah siapkan baju abang. Terima kasihlah siapkan kasut abang. Terima kasihlah buat begini. Ada tak? Tak. Selalu dilupakan.